Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kawan-kawan, terutama sekali fandi-fandi di bawah TUE Capital. Di sini saya ingin memperjelaskan perkara-perkara asas yang tuan-tuan semua perhatikan mengenai RV. Pertama sekali mengenai apa itu CMK Act yang selalu berada di layar ataupun di Twitter ataupun di internet. CMK Act ataupun CMKM iaitu diamond yang digunakan oleh Amerika sebagai stock file yang bermula daripada Al-Hodges. Jadi apa yang berkenaan dengan CMK adalah stock file yang berada di Amerika Syarikat. Dan yang kedua iaitu mengenai Tier 4A dan Tier 4B. Tier A dan Tier 4B iaitu mereka-mereka yang telah mana asetnya iaitu currency dan juga gold telah dikumpulkan dan dihantar kepada satu grup. Grup ini kemungkinan di Reno ataupun di Zurich. Dan yang kedua yang dikatakan Tier 4B. Tier 4B adalah mereka-mereka yang punya aset tadi iaitu currency dan juga gold ataupun bond yang masih lagi dalam simpanan mereka. Jadi mereka-mereka yang ataupun pemegang bond Tier 4A dan Tier 4B, mereka ini ada sedikit perbezaan. Notification yang akan diberikan adalah melalui Tier 4A dahulu, kemudian kepada Tier 4B. Kemungkinan kelewatan akan berlaku pada Tier 4B, terutama sekali di segi pembayaran. Mungkin lewatnya dalam beberapa hari, seminggu ataupun dua. Jadi pembayaran ini akan dibuat melalui notification. Notification bagi saya dan juga keluarga dan juga kawan-kawan, saya nasihatkan untuk melayari web DINARCAP ataupun Dinar Chronicle, mana anda boleh mendapatkannya melalui website atau register email untuk Dinar Recap ataupun Dinar Chronicle. Di sana anda akan mendapat bila notification RV ini akan dilakukan. RV saya jelaskan lagi iaitu reset value, iaitu penilaian semula mata wang. Apa yang berlaku pada kali ini adalah menunggu RV seluruh dunia, terutama sekali yang melibatkan mata wang Iraq, mata wang Vietnam, Indonesia dan beberapa lagi mata wang yang di dalam perjanjian oleh 209 buah negara. Sebelum berlakunya dipanggil gold back currency ataupun gold back backup. Jadi yang ketiga iaitu mengenai SKR. Apa itu SKR? Tuan-tuan mungkin banyak mendengar apa itu SKR. SKR adalah Safekeeping Receipt. Safekeeping Receipt ni macam mana? Jadi Safekeeping Receipt ni lebih kepada cek yang kita punya, kita bank in ke bank. Kita mengetahui bank cek dah dimasukkan dalam bank, tetapi kita tidak tahu bilakah akan bank membuat pembayaran. Jadi SKR tersebut bukannya boleh didagangkan ataupun boleh disegerakan. SKR ini iaitu bukannya ability untuk spend the duit, money tersebut. Okay? Begitu juga SKR di antara 4A dan 4B. Dan yang seterusnya iaitu PP atau PPS. PP ni maknanya iaitu Prosperity Package. Ia bermula
melalui Heritage Prosperity Omega, atau anda pernah dengar bond-bond berbentuk alpha omega. Dia tujuannya adalah untuk kemakmuran manusia semua. Jadi benda ini bermula pada tahun ataupun tahun 1980-an dan juga pada tahun 1990 bermulanya program ini, iaitu saya katakan tadi untuk keamanan, kemakmuran dunia, masyarakat yang sekarang ini banyak yang orang kata tertekan ataupun dalam keadaan kacau bilau. Dan yang ketiga, apa itu whale ataupun Melayunya kata ikan paus. Kalau kita istilahkan whale adalah seperti di dalam lautan, satu ikan besar, paling besar pada ikan-ikan yang lain. Begitu juga dalam konsep RV ini akan ada whale tersebut. Whale ini ialah mereka-mereka yang punyai berjuta-juta dolar atau million of dollars dan atau million dollars of asset. Jadi keupayaan ataupun keistimewaan whale ini, mereka mendapat keistimewaan daripada bank-bank. Sudah tentu bagi mereka-mereka mempunyai wang yang berjuta-juta, bank akan memberi keistimewaan kepada mereka-mereka ini. Contohnya Datuk Zahari dijemput ke Reno atas sebab apa? Mungkin kita akan tertanya. Dia itu menunjukkan bahawa sebagai seorang whale ataupun seorang yang berbentuk ikan paus yang besar, mereka dijemput ke Bank Pusat Dunia, iaitu di Reno, untuk membuat redemption. Okay. Dan seterusnya, apa itu redemption? Redemption versus dengan bank. So mungkin redemption ni adalah satu pertukaran atau penebusan. So mungkin yang mengatakan kenapa perlu pergi ke redemption center ataupun tidak ke bank. Jadi ke redemption center ini, tuan-tuan boleh akan pergi untuk negotiate harga yang tinggi dengan fees yang rendah. Manakala di bank, anda akan pergi dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank-bank tersebut, mungkin dengan fees yang tinggi. Okey, yang ketiga iaitu QFS. Apa itu QFS? QFS atau nama penuhnya iaitu Quantum Financial System. Jadi sistem ini adalah bukan sistem komputer yang mengidentifikasikan ataupun menentukan kedudukan aset-aset ataupun penerima-penerima ataupun yang membelanjakan wang-wang tersebut. Melalui QFS ini, mereka akan detect ke mana pergerakan transaction ataupun pemindahan wang tersebut. Dan sebab itu penerima-penerima pembayaran ini, mereka tidak digalakkan atau tidak dibenarkan melibatkan beberapa perkara yang boleh dikatakan evil program ataupun program yang bukan untuk kebaikan manusia, seperti pembiayaan untuk perjudian, pembiayaan untuk prostitute ataupun money laundering ataupun politician ataupun yang melibatkan kepada kesusahan kepada semua rakyat. Jadi satu lagi, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya, jika saya punya wang lama, iaitu dinar ataupun don ataupun Malaysia yang $1,000, RM1,000, adakah saya ini di bawah tier 4 ataupun tier 4B? Jadi
bagi anda yang tidak mempunyai simpanan ataupun belum lagi mempunyai pendaftaran, anda masih lagi di bawah tier 5, tier 5. Tier 5 ni iaitu orang-orang yang berbentuk public. Macam saya ada Dina, jadi masih di tangan saya. Jadi bila ada berlakunya RV iaitu reset value, saya mungkin akan pergi kepada redemption mana-mana yang ada di dunia ini, Malaysia ataupun kalau Malaysia tak ada, dan pergi kepada bank. Jadi itu saja yang saya cuba nak ketengahkan untuk fahaman tuan-tuan. Jadi di sini juga untuk memaklumkan kepada semua fundi yang mungkin tertanya kenapa dan bagaimana atau macam mana benda ini proses terlalu slow ataupun terlalu perlahan. Jadi pertukaran ataupun RV ini berlaku dipusatkan oleh RENO, iaitu Department of Defense di Amerika. Jadi dan juga di UDI yang lain seperti di Asia ini, iaitu di New Zealand. Jadi pemusatan mereka adalah dan keputusan mereka bila pembayaran yang dibuat adalah di tangan mereka. Apa yang kita tahu sekarang ini untuk reset value mungkin melibatkan negara Iraq yang baru keluar daripada tekanan ataupun kekangan IMF. Jadi mereka juga baru saja memilih presiden yang baru, iaitu presiden Iraq dan juga Perdana Menteri yang baru. Dan perkara ini mungkin mengambil masa untuk mereka menyusun dan juga untuk melepaskan kadar yang mereka agak beruntung bagi mereka. Jadi saya harap tuan-tuan fundi yang selalu bertanya ataupun bertanyakan bagaimana keadaan ini terlalu lambat atau menunggu masa demi masa. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dalam masa 5 tahun menunggu, itu maksudnya tidak lama. Sebab di Amerika, mereka yang start ini sudah menunggu selama 33 tahun. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita usahakan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipercepatkan dan dipermudahkan. Itu saja daripada saya, dan saya sudahi dengan kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.